Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita sambung pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-51, babur raja, bab mengharapkan keampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita telah baca dua siri yang lepas dalam bab ini. Sambungnya kita pada kali ini siri yang ketiga dalam bab ini, iaitulah hadis nombor 424. Ikut nombor hadis. Kalau ikut nombor muka surat, naskah kita berbeza-beza. Ada orang baca cetakkan ni, kan? Kita baca nombor hadis. Hadis yang ke-424 bermakna hadis yang ke-12 dalam bab ini. Hadis yang ke-12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abu Bakrin wa Umar fi nafar. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini azhurina fa'abta'a alaina fakhashina an yuqtata'a dunana fafazi'na faqumna fakuntu awwal man fazi'a fakharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu ha'itan lil ansar wa dzakara al haditsa bi tulihi ila qawlihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhhab faman laqita wara'a hadzal ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannati, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kumpulan. Dan bersama kami ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam beranjak pergi. Maka Nabi kita bangun, faqama min baini, Nabi kita bangun keluar pergi. Dan terlambat untuk kembali. Lamalah pergi. Sehingga kami khawatir kalau baginda sallallahu alaihi wasallam tertangkap oleh musuh atau ditimpa musibah. Apa jadi ni? Kami semua sangat risau. Dan aku, kata Abu Hurairah, adalah orang yang pertama kali khawatir dengan keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berdiri dan keluar untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai pada sebuah kebun milik kaum Ansar dari Bani Najjar. Sampai sana dia pergi cari. Seterusnya dia bercerita panjang lebar. Panjang hadis ni. Abu Hurairah cerita panjang, cuma Imam Nawawinya nak bab kita ni, bab ar-raja. Dia potong, dia ambil cerita je. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhab, ya Abu Hurairah, pergilah. Faman laqita wara'a hadzal ha'it, dan sesiapa pun yang kau temui di sebalik kebun ini, yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan dia mengukuhkan keyakinan ini dalam hatinya, maka berilah khabar gembira kepadanya dengan syurga. Hadis ini rawahu Muslim. Para pelajar tanda, hadis ini yang pertama, syiddatu, betapa cintanya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka risau tengok Nabi lambat balik. Pusing dia. Lah pergi cari. Kan? Yang kedua, hadis ini dalam bab ar-raja menyatakan bahawa al-imanus sahih, orang yang betul-betul beriman mengucap dua kalimah syahadah mustayqinan biha qalbu, syaratnya yakin betul-betul hati dia akan masuk syurga.
Mana hadis ini tanda pelajar. Hadis ini duduk dalam babur raja, iaitulah supaya kita mengharapkan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, masuk dalam syurga. Dengan cara mana? Dengan cara kita mentauhidkan Allah dengan semurninya. Kalau ada benda-benda yang tak baik, usah dibuat. Kerana itu ana sendiri memberi nasihat kepada para jemaah. Kalau kita kata perbuatan ini, ada dua pandangan. Ada ulama kata harus, ada ulama kata tak boleh. Perbuatan ini boleh mengundang dosa besar, bahkan boleh membawa kepada satu perbuatan yang berat. Tinggalkan. Banyak lagi benda lain yang kita boleh buat. Doa-doa, perkataan-perkataan yang kita boleh ucapkan dengan tidak ada khilaf di kalangan ulama, maka kita utamakan yang tu untuk nak menjaga akidah tauhid kita supaya murni. Ni ada orang kata, dah khilaf ulama apa salah? Khilaf, kalau khilaf sunat dengan sunat tak apa. Sunat muakkad, sunat tidak muakkad, tak ada masalah. Tapi kalau khilaf sah, batal, khilaf iman, kufur, besar tu khilaf. Maka untuk menyelamatkan akidah kita, kita tinggalkan perkara-perkara yang khilaf. Walaupun kita tak kata orang tu boleh melakukan syirik dan sebagainya, tapi utamakan yang sahih supaya kita tidak risau. Aku ni orang kata boleh, orang kata tak boleh. Dalam bab ni boleh lah, tapi dalam bab tauhid macam mana? Boleh tak boleh itu maknanya tauhid dengan syirik kan. Dosa kecil, dosa besar, itu berat. Jagalah tauhid kita. Mudah-mudahan kita dengan penuh pengharapan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga, insya-Allah. Hadis yang 425. Hadis ni tanda pelajar-pelajar rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Ataupun tulis nama tajuk ni, hadis tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat. Nabi kita menangis untuk siapa? Untuk kita. Bukan kerana anak dia meninggal, bukan kerana isteri dia wafat, tapi dia menangis kerana umatnya sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah azza wa jalla fi Ibrahim. Anak-anak kita terjemah sekat-sekat, sebab cerita ni dia kait dengan ayat. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Taala. Nabi baca ayat ni. Ayat ini menceritakan tentang keadaan Nabi Ibrahim, betapa lembutnya hati Ibrahim. Ibrahim baca ayat ini. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Maksud dia, sesiapa wahai Tuhan, ya Allah, berhala-berhala itu telah menyesatkan ramai manusia. Sesiapa yang mengikut aku, ikut agama Ibrahim, tauhid, maka orang itu termasuk golonganku. Masuk dalam golongan aku. Siapa ikut aku, orang ini ikut aku. Wa man asani, panjang lagi ayat tu. Siapa dia derhaka pada aku, tengok dalam surah Ibrahim ayat 36. Dia ada lagi doa Nabi Ibrahim tu tak habis. Tengok surah tu Ibrahim, surah Ibrahim. Anda belajar surah Ibrahim ayat 36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Allahu akbar. Lembutnya hati Ibrahim. Dia boleh doakan kepada kaum dia, wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyebabkan sesat ramai di antara umat manusia. Oleh itu sesiapa yang menurutku dalam Islam, yang menjadi peganganku, maka dia adalah golonganku. Siapa ikut aku, golongan aku. Wa man asani, dan sesiapa yang derhaka kepadaku dengan menyalahi ajaranku,
Patut Ibrahim kata biarnya mampu dia. La. Ibrahim tak kata biar Jahannam. Ibrahim kata fa innaka ghafurur rahim. Maka sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha mengasihani kiranya ia insaf dan bertaubat. Maha pengampun ya Rabbi kalau hamba aku ni, kalau umat aku ni derhaka. Dia baca pula doa Nabi Isa kepada umatnya. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allah. Nabi Isa doa, ya Allah, jika engkau menyeksa mereka, menyeksa hamba-hambamu ni yang derhaka ni, maka sungguhnya mereka adalah hambamu. Pelik apa dia tu hambamu, bukannya kuat pun. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Mana Allah Ta'ala ni gagah perkasa. Kalau dia maaf pun tak kurang. Kita ni kita nak maaf dengan orang, takut orang kata kita ni penakut. Allah SWT Al-Aziz Al-Hakim, apa dia takut? Surah Al-Ma'idah 118. Bila Nabi baca dua ayat ini, betapa lembutnya, rahmatnya dua Nabi yang terdahulu. Apa jadi? Farafa'a yadaihi wa qal. Nabi kita angkat dua tangan, Nabi kita berdoa, Allahumma ummati ummati wa baka. Nabi kita berdoa, ya Allah, tolonglah umatku, ya Allah, bantulah umatku. Dan baginda terus menangis. Menangis Rasulullah. Karena apa? Karena bimbang umatnya tidak mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Faqala Allah Azza wa Jalla, ya Jibril, izhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lam. Fasalhu ma yubkihi. Fa'atahu Jibrilu fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Wa huwa a'lam. Fa akhbarahu Rasul bima qala wa huwa a'lam. Faqala Allah Azza wa Jalla, ya Jibril, izhab ila Muhammadin faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu. Allahu akbar. Nabi kita, bila Nabi kita berdoa ummati, Nabi baginda menangis. Kemudian Allah berfirman, hey Jibril, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuhanmu sebenarnya tahu. Tuhan tahu dah. Cuma Allah nak suruh malaikat tahu. Dan tanyakan kenapa dia menangis. Kemudian Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda memberitahu apa yang telah diucapkannya. Dia cerita baik, Allah Ta'ala tahu. Kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan katakan, sesungguhnya Allah akan memberikan kesenangan kepadamu tentang umatmu dan kami tidak akan menyusahkanmu. Masya Allah. Nabi kita hapuskan air matamu. Nabi kita kesak air mata dia. Allah kata, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Kami akan beri engkau redha, suka tentang umatmu. Kami tidak akan menyusahkanmu. Maka mari nanti, berapakah bilangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga? Kita tengok dalam hadis ini. Masya Allah, tabarakallah. Itulah Allah Ta'ala nak suruh malaikat tahu. Tuhan tahu dah. Kenapa pergi tanya tu? Nak suruh malaikat tahu. Dan Allah nak suruh sampai maklumat ini kepada kita. Kalau tak jadi macam ni, tak jadi. Maka para pelajar tanda hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih. Adapun cerita ummati ketika Nabi nak wafat, dia duduk di atas pangkuan Fatimah, itu versi Syiah. Tanda itu. Ada cerita kata Nabi kita duduk atas Fatimah, duduk dipangku oleh anak dia Fatimah, bukan Aisyah. Ketika Nabi nak wafat, Nabi duduk berdoa ummati. Kita kata itu, Ibnu Hajar kata itu versi Syiah. Dia nak jauhkan Aisyah daripada peristiwa kewafatan Nabi, dia letak Fatimah. Jangan terperangkap. Hadis ummati ini sahih. Dan di akhirat sekali lagi Nabi kita akan berdoa ummati, minta nak selesaikan masalah umat dia. Sah. Tapi jangan ambil cerita
mengenepikan Aisyah yang pangku Nabi ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Itu permainan puak-puak Syiah yang busuk mulut, yang sentiasa memaki-maki para sahabat, melaknat para sahabat dalam kerja buat mereka. Hadis 426. Wa an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ridfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala ya Muaz hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qal fa in haqqallahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'azziba man la yushriku bihi syai'a wa qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas qal la tubashshirhum fayattakilu muttafaqun alaih. Maksudnya dari Muaz radhiyallahu anhu, katanya aku pernah membonceng, orang Kelantan kata bergendong, membonceng ni makna bergendong, di belakang Nabi sallallahu di atas seekor keldai. Dongki boleh naik 2 orang. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Muaz, tahukah kamu apakah hak Allah ke atas hamba-hambanya dan apakah hak para hamba ke atas Allah? Nabi tanya soalan kepada Muaz, haqqullah haqqul ibad. Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Mana kami tahu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hak Allah Ta'ala ke atas para hambanya ialah hendaklah hamba itu beribadat kepadanya dan tidak menyekutukannya. Kita sebagai hamba mesti jaga hak Allah, iaitulah beribadat dan jangan syirik dengan sesuatu apapun. Dan hak para hamba ke atas Allah, apa hak kita pula kalau kita betul tauhid? Adalah seorang hamba tidak akan diseksa selama dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan suatu apapun. Ini dipanggil raja. Oleh kerana kita tak buat benda syirik, maka kita yakin insya-Allah kita duduk dalam keadaan yang aman, insya-Allah. Bila dengar lagu ni, gembira Muaz. Muaz bertanya, wahai Rasulullah, apakah boleh saya menyampaikan khabar gembira ini kepada manusia? Boleh tak? Saya nak cerita kepada orang, boleh? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu beritahu kepada mereka, sebab nanti mereka akan berpasrah, menyerah nasib kepada Allah sahaja. Yattakilu, maknanya dia tak buat kerja. Tak apa, kita tunggu nasib Allah Ta'ala tentu kita syurga. Tak semaya ke, tak puasa ke, beres je. Yang pentingnya tauhid. Sebab itulah kita tengok geng-geng liberal sekular ni, lain hidup dia. Waktu solat dia solat, lepas solat dia pergi buat maksiat. Kenapa? Itu solat saya dengan Tuhan. Sedap dia ayat dia. Tak tutup aurat, itu saya dengan manusia. Boleh dia beza manusia dengan Tuhan. Yang mana itu dipanggil golongan liberal yang memisahkan kehidupan dengan agama. Ini sangat bahaya. Hadis ini muttafaqun alaih. Kita berpindah kepada hadis yang seterusnya, hadis 427. Wa 'anil Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fadzalika qauluhu ta'ala. Tengok terjemahan daripada Al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhu. Dia terjemahkan dengan ra 2 kali, ar 2 kali. Bara' Al-Bara' gitu ya, buang satu ar. Al-Bara' bin 'Azib. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, seorang muslim apabila ditanya dalam kubur, kita masuk kubur esok, malaikat mari tanya, maka dia bersaksi bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah,
Nabi kata fadzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala, meneguhkan firman Allah Ta'ala. Allah kata apa? Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman, orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Itu maknanya yusabbitullah, Allah Ta'ala teguh, artinya di akhirat, dalam kubur seorang hamba itu insya-Allah kita semua dapat memberi jawapan yang baik, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Orang boleh jawab ni, selamatlah dia. Jangan sedap saya duk mengucap hari-hari. Naam, atas dunia ni lain. Bila masuk dalam kubur, orang yang betul-betul beriman boleh jawab. Tu orang baca talqin atas kubur, bacalah talqin, marilah guru besar mana pun, kalau dia ahli maksiat dia tak akan jawab. Itu dia panggil, jangan duk harap sangat ke orang, kita kena harap keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sekali lagi muttafaqun alaih. Hadis 428. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya. Allah. Wa ammal mu'minu fa inna Allah ta'ala yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Tengok terjemahan dulu. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang kafir itu apabila melakukan kebaikan. Dengar ni, toke-toke, NGO charity atas dunia ni yang buat kebajikan, dia buat kebajikan banyak ni. Puak-puak kafir ni, kalau dalam bab dia panggil persatuan buah pinggan, persatuan kanser, persatuan kanak-kanak budak-budak Down syndrome, macam-macam kita jumpa belaka dekat airport. Dia turun, kita tunggu. Haji, ni baca ni. Sama ada kita nak derma ke dia. Kalau tak nak derma pun tak apa, tanda tangan je, sokong kita. Puak-puak ni hok buat baik ke orang ni, ahli-ahli NGO charity kebajikan ini, apa jadi? Tengok Tuhan kata apa? Orang mukmin, orang kafir apabila melakukan kebaikan di atas dunia, dia akan diberi balasan yang dia nikmati di dunia. Allah Ta'ala beri pada dia kaya, dia punya bisnes juta-juta, buat sarang burung pun jadi. Kita hodok azar hari-hari buat sarang burung, tikus masuk. Nak kata apa? Allah Ta'ala beri pada dia. Tokek, jangan bimbang, jangan duduk deki dengan dia. Kenapa kalau tokek tanam pokok durian pun jadi? Kita tanam pokok durian tumpah mari. Nak kata apa? Ini Allah beri pada dia nikmat atas dunia. Jangan duduk dengki kita dengan orang bukan Islam, non Muslim. Maknanya Allah beri pada dia nikmat atas dunia, sedangkan bagi orang mukmin sesungguhnya Allah Ta'ala menyimpan kebaikan-kebaikannya untuk di akhirat. Atas dunia ni kita susah, kita sedih, kita payah nak hidup, contohnya buat perniagaan pun payah, macam-macam lah. Dan dia kurniakan rezeki di dunia kerana ketaatan. Orang mukmin kalau dia taat kepada Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha, kan banyak Allah Ta'ala sebut siapa dia takut Allah Ta'ala permudahkan urusan, yukaffiru an sayyi'ati, dihapuskan dosa dia. Makna orang mukmin kalau dia bertakwa, Allah Ta'ala beri dua atas dunia, pahala di akhirat, kesenangan hidup atas dunia, dua-dua dapat. Kalau tak dapat kesenangan atas dunia pun jangan bimbang, atas dunia ni sekejap saja, hanya 50, 60, 70, 80, jarang-jarang ada orang 100 tahun mati. Akhirat senang. Allahu Akbar. Wa fi riwayatin, tengok riwayat yang kedua tu, baca tu. Innallaha la yazlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma 'amila lillahi ta'ala fid dunya hatta idza afdha ila al akhirah lam yakun lahu hasanatun yujza biha, rawahu Muslim.
Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginaya kebaikan bagi orang mukmin dan diberi nikmat di dunia kerana kebaikannya. Dan kebaikan itu masih dibalas lagi di akhirat. Dua-dua kita dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah. Adapun orang kafir, dia mendapat nikmat di dunia kerana kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu. Dia laku atas dunia ni kebaikan-kebaikan ma'amila lillah, yang dia lakukan kerana Allah. Salah terjemahan tu, bukan tidak. Tengok dalam terjemahan dia kata, orang kafir dia buat tu kerana Allah. Mana ikhlas dia tolong orang. Ada juga lagu tu, lillahi ta'ala, buat kalimah tidak. Tak ada dalam Arab. Arab kata yut'imu ma'amila lillah. Orang kafir ni dia mendapat nikmat di dunia kerana kebaikan-kebaikan yang dilakukan kerana Allah, sehingga apabila dia pulang ke akhirat, maka dia tidak memperoleh balasan apa-apa di atas kebaikan yang dia kerja itu. Habis itu. Maknanya orang kafir dia dapat atas dunia lagi balasan. Happy dia, toke dia, macam-macam dia punya kelebihan dia dapat, tapi di akhirat kosong. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Fiqhul hadis, pelajar tanda. Bayanu li'adlillahi ma'ibadihi. Allah Ta'ala menyatakan hadis ini, menyatakan keadilan Allah. Dia beri hidup atas dunia senang, di akhirat esok tak ada bahagian. Cerita satu kisah ni kita akan cerita dalam wacana Imam Ibn Hajar nanti insyaAllah. Seorang Yahudi Ahlul Kitab miskin di Mesir. Satu hari Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ni Qadil Qudah, mana qadi besar, dia berjalan, orang ikut iring, naik kereta kuda, gerbong-gerbong. Si kafir ni tunggu, Syekh halumma, berhenti. Tok Syekh ni berhenti. Dia tak ada apa ni, tak ada sombong walaupun orang besar. Nah, kita ni tak ada besar lagi, tak saya berhenti dah. Syekh, dia pun tanya, aku dengar orang Islam kata ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Dunia ni penjara bagi orang main, surga orang kafir. Tapi kita dua ni sebalik. Aku yang bukan Islam ini sesak. Mu yang Islam ni hebat. Macam mana? Menarik soalan dia. Menarik. Macam mana kalau orang tanya kita, nak jawab macam mana? Awak naik kereta, saya naik motosikal je. Macam mana awak kata syurga? Maka jawab Ibn Hajar, dia kata nak banding mu di akhirat esok, duduk dalam neraka, nak minum pun air panas, makan nak minum nanah. Tapi atas dunia ni syurga bagi kamu. Boleh minum air sejuk, boleh minum air batu, boleh makan nasi, boleh makan roti, boleh makan kambing, boleh makan. Di akhirat makan apa mu? Aku atas dunia ni nak banding dengan pahala akhirat, balas nikmat syurga, jauhlah tak padan. Nak makan nasi, sudah makan nasi pergi ke tandas, susah. Di akhirat esok, dia faham. Ada riwayat mengatakan orang ni masuk Islam. Wallahu alam. Baik. Yang pentingnya syahid daripada hadis kita ni, Allah SWT dia beri balasan kepada non muslim yang buat baik, yang buat kerja-kerja betul-betul kerana Allah ni, apa? Dia boleh pahala di dunia je. Balasan di dunia, di akhirat kosong. Tapi kalau dia masuk Islam last minute, alhamdulillah dia akan dapat tarik balik dia punya pahala. Kalau tak masuk, kosong. Hadis yang ke-429. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalus salawatil khams kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin, rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan solat 5 waktu. Kita ni maya 5 kali sehari, pagi, petang, siang, malam. Bagaikan sungai yang penuh dengan air mengalir dekat dengan pintu salah seorang di antara kamu semua.
Depan rumah kita ada sungai. Dan dia mandi 5 kali setiap hari dari sungai itu. 5 kali dia mandi. Adakah dalam riwayat lain kata, adakah masih tinggal lagi daki-daki? Jawabnya tak. Hadis ini riwayat Muslim. Tapi syarat, kalau dia mandi itu dia gosok, baru tak ada daki. Ni kalau mandi macam kerbau mandi, belebung terjun air masuk balik, daki ada? Ada juga, kan? Itu ibarat solat. Kalau kamu solat dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan khusyuknya, kita akan hapuskan dosa-dosa kita. Macam orang mandi bersih. Tapi kalau solat begitu je, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu menghalang seorang manusia daripada fahsyak dan munkar. Tapi kenapa solat kita ini, sudah solat orang buat maksiat, sudah solat pergi mengumpat orang, dia tak kata mengumpat, dia kata membawang. Nah, sudah solat pergi ambil riba, pergi bagi rasuah, tipu orang, macam-macam. Kita mengatakan ini semua adalah merupakan suatu perkara yang cukup apa? Cukup mencemaskan kita, sebab solat kita tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh syarak. Kita ada SOP sekarang ni kan. Ni orang duk sibuk dengan SOP nak pergi masjid je. Nah, SOP solat kita tak sibuk, rugi. Allahu Akbar. Hadis yang ke-430. Wa 'ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi, rawahu Muslim. Dengar ni daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibnu Abbas dengar Nabi kita bersabda. Nabi kata apa? Sesiapa orang muslim, termasuklah muslimah, yang meninggal dunia, tanda ada baik-baik, orang ni mati, kemudian jenazahnya, dengar, jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang mantap akidahnya, tauhidnya jitu, yang tidak mempersekutukan Allah, maka Allah akan menerima syafaat doa mereka terhadap orang yang meninggal dunia itu. Hadis ini menunjukkan kepada fadlu tauhid, lebihnya orang tauhid. Kalau mereka berdoa, Allah kabulkan doa mereka. Hadis ini juga menyatakan syafaatul mukminin, syafaat pertolongan orang mukmin kepada orang lain. Boleh, tapi dengan syarat lah. Apa dia syarat? Syaratnya orang ni biarlah berhiasi tauhid dengan murni. Yang ketiga, at-targhib, galakkan supaya ramaikan orang solat jenazah. Jangan upah. Kenapa ramai solat jenazah tu? Oi, tak ramai guana. Sini tafih ni 2 bas, yang ni 3 bas, yang ni 5 bas. Habis bajet berapa habis? Seorang pelajar RM10. Kita bimbang orang pergi tidak murni. Dia pergi kerana fulus, bukan kerana nak solat jenazah. Ini hati-hati. Pasal itulah saya kata budaya kepit sampul di celah jari waktu solat jenazah, ini perbuatan yang tidak baik. Ada masyarakat kita ni tengah maya jenazah, tengah duduk doa, kan? Setengah imam ni dia tak doa panjang dalam solat jenazah, dia doa lepas maya doa panjang-panjang. Pasal ada orang lalu ke celosah, senek lekat dia punya sampul. Kita kata usah buat benda ni. Biar orang ni betul-betul solat dia kerana Allah, bukan kerana sampul. Barulah dia dapat syafaat pada orang itu. Saya ikhlas ustaz. Dah orang bagi celik selah ni kita ambil. Sedap juga ke dia. Sebab itulah saya syurkan nasihat kita kepada orang yang nak bawa jenazah ke sini, usah dibawa sampul, usah dibawa nasi bungkus. InsyaAllah kita nak latih pelajar-pelajar kita ni lillahi ta'ala, solat
kerana nak solat jenazah ambil pahala, bukan nak ambil bungkusan-bungkusan yang disediakan itu. Kalau awak bagi bungkusan apa tak ada. Orang ada 400 di masjid, dia bawa 50. Lepas tu hak duduk belakang tu hak cepat boleh. Hak semaya sungguh depan tu tak dapat. Hang buat nanya. Baik. Naknya ni hadis ni tanda pelajar. Hadis ni kelebihan ramai orang solat, tapi biarlah orang solat itu orang yang betul-betul mantap akidah dia. Tidak bercampur-campur dengan benda lain, dan dia buat juga solat jenazah itu kerana Allah, bukan bercampur dengan benda lain. Ada orang kata, ustaz, jangan marah, kita nak sedekah. Saya kata sedekahlah di waktu lain. Jangan kaitkan dengan orang solat boleh bayaran. Takut terbabas dia punya dia punya niat. Ada, kita pun tahu pelajar ni tak. Hari ni ada orang mati di kampung fulan. Saya tak nak sebutlah. Kalau sebut orang tahu. Bah akan mari ambil. Oh, kalau sini dulu bah Pak Cik Nawi. Mari ambil. Oh, berebut kita nak pergi. Pasal satu boleh ronda dengan bas, jalan-jalan, dan tak payah masuk kelas. Yang kedua, ada sampul. Mesti ada pulangan-pulangan itu menjejaskan keikhlasan orang itu dalam beribadat. Maka kita tutup pintu ni, biar betul-betul orang itu ibadat dia kerana Allah, solat dia kerana Allah. Baik. Hadis apa dah kita? Hadis yang ke-431. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min arba'in. Allah. Dengar cerita menarik ni. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah khemah. Khemah ni khemah Arab tu. Dalam tu ada dalamnya 40 orang. 40 orang duduk dalam khemah. Faqala atardawna an takunu ruba' ahli jannah. Allahu akbar. Nabi tanya sahabat. Kemudian baginda bertanya, adakah kamu semua suka seandainya kamu semua merupakan 1/4 daripada penghuni syurga? Hei, kamu suka ke umat aku ni 1/4 penghuni syurga dari kalangan umat aku? Suka? Oh, qulna na'am. Ya, kenapa tak suka Rasulullah? Ramai tu. Kita ingat ramai. Suka. Qal atardawna an takunu sulusa ahlil jannah. Nabi tanya, adakah kamu suka jika kamu semua merupakan 1/3 ahli syurga? Tadi 1/4. Ramai lagi 1/3. Qulna na'am ya Rasulullah. Suka, kenapa tak suka? Kali ketiga Nabi ulang, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Allahu akbar. Nabi bersumpah demi zatku, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, aku berharap semoga kamu semua merupakan setengah daripada penghuni syurga. Masya Allah, tabarakallah. 1/2. Mula-mula 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/2. Ramai tak? Ada dalam riwayat lain, kabbara, para sahabat bertakbir, Allahu akbar, sebab gembira dengan bilangan yang begitu ramai. Ini tak sebut takbir. Nabi kata apa? Wazalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi thawbil aswad au kasya'ratil asauda fi jildi thawril ahmar. Muttafaqun alaih. Nabi kata apa? Nabi kata, kamu ni 1/2 setengah penduduk syurga, kerana syurga itu hanya akan dimasuki oleh orang Islam. Orang yang betul-betul Islam, dia je masuk syurga. Perbandingan kamu semua di antara orang yang musyrik tidak lain hanyalah seperti rambut putih pada kulit lembu hitam.
atau seperti sehelai rambut hitam pada kulit lembu merah. Kulit lembu hitam ada bulu putih, maknanya sedikit bilangan kita nak banding dengan umat lain. Tapi kita punya bilangan dalam syurga 1/2. Allahu Akbar. Hadis ini muttafaqun alaih, menunjukkan bahawa bilangan kita qillatu ahli iman, sikit bilangan orang beriman nak banding dengan puak kafir. Sikit bilangan kita. Orang kafir lebih ramai. Kalau tengok hari ni pun bilangan kita ramai ke sikit? Sikit. Negara-negara barat orang putih kafir saja. Negara Jepun ada 0.6% je orang Islam Jepun. 0.06. Berapa peratus? Berapa orang je ada? Nak banding. Pergi negara lain pula, sikit. Pernah dalam hadis lain Nabi kata 900 daripada 1000, 999 neraka, seorang ke syurga. Sahabat kejut, ya Rasulullah, macam mana ni? Tak lalu makan pak sahabat. Rasulullah kata, mu nak banding dengan orang lain ni, kasyaratil bayda, macam bulu putih di atas belakang lembu hitam, ataupun sebaliknya. Nabi kata dengan Ya'juj wa Ma'juj, bilangan dia terlalu ramai, mereka tu ahli neraka. Na'udzubillah. Karena itu dalam kisah gaib yang kita baca, bila Ya'juj wa Ma'juj turun daripada tembok besar nanti, dia pergi ke Tasik Tabariyah di Palestin. Sekali dia minum air kering Tasik, ramainya mereka. Bukan mari minum air Sungai Durian, air Tasik Tabariyah boleh kering. Yang pentingnya, tanda pelajar, hadis ini berada dalam bab ar-raja, menunjukkan bahawa harapan kita nak masuk syurga itu insya-Allah besar. Yang pentingnya jagalah tauhid. Kalau tak jaga tauhid, berat kita. Hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang ke 432. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati dafa'a Allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fikakuka minan nar. Wa fi riwayatin anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin bi dzunubi amsalil jibal yaghfiruha Allahu lahum. Rawahu Muslim. Daripada Abu Musa, tengok terjemahan, daripada Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak Allah SWT akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah berfirman, inilah tebusanmu daripada seksa api neraka. Ambil dia campak sebagai penebus pada kamu. Allahu Akbar. Orang beriman lepas. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin, daripada Abu Musa juga, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, pada hari kiamat kelak Allah akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah berfirman, inilah tebusanmu daripada seksaan api neraka. Hadis rawahu Muslim. Wa qawluhu dafa'a, tengok, sabda Nabi SAW, Allah akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inilah tebusanmu dari siksa api neraka. Maksudnya, apa dia maksud dia tu? Maksudnya dijelaskan oleh hadis Abu Hurairah, iaitu setiap orang yang mempunyai sebuah tempat di surga dan sebuah tempat di neraka. Orang ni ada surga, ada neraka. Orang mukmin apabila telah masuk surga, maka akan diikuti pula oleh orang kafir untuk masuk neraka. Sebab sebenarnya orang kafir itu berhak untuk menempat mereka di neraka kerana kekafirannya. Yang ditukar tempat. Kita duduk surga, dia pergi neraka. Na'udzubillah. Adapun maksud fikakuka, penebusmu, ialah bahawa kamu sudah diperlihatkan untuk masuk neraka. Di akhirat esok orang itu,
Nu tengok tempat mulia neraka. Dia pun tengok, takut. Di saat ketakutan itu Allah mari Yahudi, dia ni ganti tempatmu, campak dia. Barulah selamat. Itu cerita dia. Sebab Allah Ta'ala telah menetapkan sejumlah penghuni yang akan memenuhinya. Apabila orang kafir masukin neraka dengan sebab dosa-dosa serta kekafirannya, mereka akan menjadi tebusan bagi kaum muslimin. Jadi tempat kita tu telah dipenuhi oleh puak-puak kafir tadi. Na'udzubillah, yang penting kita boleh selamat. Wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mulia umat ini, dan duduk dalam hadis dalam bab Ar-Raja ini bahawa orang yang mulia, orang yang beriman, mereka ada tempat di syurga nanti, insya-Allah. Tamatlah kita akan tangguh dulu perbincangan kita hadis 433. Insya-Allah kita akan sambung dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.